Semua dengar kan suara saya? Okey, saya buat cepat-cepat. Nanti get ready semua chapter tu. Saya dah upload dekat Google sampai chapter berapa? Chapter 2 chapter terakhir tak, saya tak sempat upload. Tapi saya dah send dekat WhatsApp. So nanti buka. Okay. So untuk yang ni adalah chapter terakhir. Tapi yang masuk ni adalah untuk satu chapter tak banyak soalan pun keluar. Dan dua tiga soalan kot. Tak sampai 5 soalan pun. So nanti untuk yang soalan yang terpilih tu nanti saya beritahu apa topik yang kena baca. So untuk ni communicable disease, iaitu orang kata penyakit berjangkit. Sepatutnya saya hajar sampai last hari semalam tu je, reproduktif tu. Tapi sebab bila saya kira balik, saya rupanya tergabung satu chapter, iaitu chapter muscle dengan bone dalam satu topik, dalam satu chapter. So macam saya short one chapter, so saya tambah ni lah communicable disease, which is one of the penyakit yang memang kata senang terdapat lah. I mean kita kadang tanpa kita sedar pun kita dapat penyakit. Semuanya daripada communicable disease lah, most likely. So kita tengoklah macam mana penyakit berjangkit ni boleh dapat. Okay. So penyakit berjangkit ni atau communicable, ataupun kita panggil kalau bahasa Inggeris ada name of the communicable, diorang panggil infectious disease. So macam biasanya disebabkan oleh microorganism lah. So all part of the microorganism, bacteria, virus, parasite ataupun fungi. Okay. So macam mana communicable disease ni boleh merebak. Okay, contohnya ada direct contact, indirect contact, airborne disease, airborne transmissions, vector-borne transmission dengan waterborne transmission. So nanti saya cerita sikit lah apa maksud dia ni. So kalau macam direct contact ni biasanya contact dengan saliva, iaitu air liur kita bercakap kan. So mucus, blood, feces ataupun germ. Germ maksud dia inilah kuman. Indirect contact tu biasanya contact yang mana satu tempat tu ada terkena bakteria. Contohlah macam kita sentuh handphone ke, pintu ke, ataupun even kita punya barang-barang lah, barang-barang yang telah terjangkit lah. I mean, benda-benda yang terjangkit. So kita pegang and then kita tangan kita dah terkena infected by germ ataupun bakteria, virus ke apa. Lepas tu kita tak basuh tangan dan kita makan. So this is indirect contact. So macam vector-borne ni adalah melalui gigitan binatang, most commonly nyamuk lah. So kalau macam foodborne, nama pun food kan. So adalah kita dapat jangkitan melalui makanan. Waterborne adalah jangkitan melalui air lah. Okay. Ya Allah, sorry. So ini transmission, macam mana cepatnya kecepatan satu penyakit tu boleh berlaku lah. Contohnya macam kita ambil iktibar COVID-19 lah, how fast kan dia boleh merebak. So daripada manusia pertama yang menjangkiti ke manusia kedua dalam masa sehari ke 2 hari, and then dia seorang orang yang terjangkiti tu akan pergi ke mana-mana lah, pergi rumah kan. So rumah tu akan menjangkiti keluarga dia. So nanti keluarga tu akan merebak pergi kerja kan. So kerja akan menjangkiti orang luar lah, community. So dalam 2-3 minggu community dah dapat dah. And then daripada community dia akan pergi bandar ke bandar. So dalam 4 ke 6 minggu penyakit tu dah boleh sampai ke mana-mana bandar luar. Dan seterusnya country merebak kepada satu country ke country yang seterusnya dalam 1 ke 2 bulan. So penyakit tu boleh merebak dengan cepat lah. So okay, kita tengok contoh pertama adalah direct contact. So adalah di mana orang yang terjangkit tu, orang yang memang dah ada penyakit tu, dia buat physical contact lah, okay, dengan orang yang kedua, ataupun kita panggil susceptible individual lah, orang yang mempunyai risiko untuk dapat penyakit tu lah. Okay, contohnya macam kita bersentuhan, kissing, sexual intercourse, ataupun kontak lah melalui infected bodily fluid.
Maksud dia cecair daripada badan kita sendiri. Contohnya macam blood, saliva ataupun respiratory droplet, okay, ataupun skin lesion. Contohnya yang boleh penyakit yang biasanya senang dapat melalui direct contact adalah HIV, AIDS, influenza, COVID-19 ataupun sexual transmitted disease lah. This is one of the salah satu penyakit yang banyak kita dapat yang boleh dapat melalui direct contact. Banyak lagi penyakit lain. Tapi ini adalah salah satunya lah. So seterusnya adalah indirect contact. Okay. Adalah di mana orang yang risiko tu, yang berisiko untuk dapat tu, dia sentuh contaminated object lah ataupun surface ke, okay, mana-mana yang di mana satu benda tu telah ada kuman, macam tu lah. So dia macam saya cerita tadi, contoh kalau dia sentuh tombol pintu tu kan, tombol pintu tu ada kuman, so dia pegang dan tangan dia dah kotor. Dan bila mana tangan kotor, kadang-kadang sometimes kita tersentuh dekat hidung ke, macam tu lah, dan kuman tu boleh masuk. Ataupun biasanya kanak-kanak lah senang dapat, sebab kanak-kanak kan dia suka masuk tangan dia ke dalam mulut dia. So ataupun medical equipment lah, mana-mana di mana kita salah macam ni kita contoh sebagai physician ataupun doktor ataupun nurse ataupun mana-mana practitioner, di mana kita gunakan satu bahan tu kepada pesakit, tapi bahan tu kita tak bersihkan, ataupun kita oleh pengguna sebelum dia. So, kita tak tahu pengguna sebelum tu ada jangkitan ke apa, so kita guna contohnya towel ke kan. Kalau untuk orang lah, towel most commonly orang pelanggan sebelum ni dah guna, so kita tak sedar and then kita terbagi secara tak sengaja ke pelanggan yang seterusnya, tu which is dah kenalah jangkitan ataupun mana-mana apa-apalah apa-apa yang saya tak pasti korang pakai apa. So apa-apa inilah bahan yang korang pakai tu, sila bersihkan selepas orang pertama dah guna, macam tu. Okay. Even tempat baring ke, biasanya memang kena terus sanitize, maksudnya terus bersihkan barang tempat tu yang mana pelanggan dah duduk, macam tu. Okay, contohnya disease adalah common cold, flu lah, ataupun influenza macam tu kan. Dia bersentuh dan dia sentuh hidung, so senang masuk lah. Okay, norovirus, okay, another type of virus. So atau kebanyakan virus pun boleh dapat melalui indirect contact ni, ataupun gastrointestinal infection lah. So bila mana makanan tangan kita tak basuh, kita makan roti kan, very simple, macam tangan kita yang kotor tu dah contact dengan makanan, dan makanan tu masuk dalam perut, tu pun boleh jadi. Seterusnya airborne transmission. So airborne transmission ni adalah satu jangkitan daripada respiratory droplet lah, okay ni, ataupun aerosol, macam kita punya suara kan, macam tu. So daripada orang yang terjangkiti kepada orang yang akan bakal berisiko untuk dapat, okay. So dia short distance lah, okay, daripada depan-depan lah maksud dia. Okay, so and then contohnya penyakit yang patogen tu boleh remain dekat udara untuk longer period. So dilihat pada kadar bakteria tu hidup berapa lama ataupun virus tu hidup berapa lama. Okay, dia depend lah. Setengah bakteria mati dalam 2-3 jam, ataupun ada setengah virus boleh hidup dalam 2-3 hari dekat udara sebelum dia mati, macam tu. Sebab tapi diorang punya host, faham tak perkataan host? Rumah. Host HOST, host of the microorganism. Maksud dia tempat diorang grow ataupun tempat untuk diorang hidup, macam tu. Adalah macam tu badan kita kan, ataupun binatang, okay, macam tu. So example of disease biasanya TB, tuberculosis. Okay, ni satu contohnya droplet
mulai batuk ataupun kita sneezing secara tak sengaja reflect body kan. Lepas tu ada orang kat depan tu which is tak cover mask, and we know kita sakit dan kita tak cover kita tak pakai mask, and then kita secara tak langsung akan menjangkiti orang seterusnya. Macam itulah. Okay, penyakit measles is caused by virus juga, chickenpox and COVID-19. Mostly virus easily infected other people lah. Sangat senang terjangkit lah untuk virus. Seterusnya droplet transmission. So apa beza airborne dengan droplet transmission? So kalau lihat kat gambar ni, droplet dia untuk short duration, manakala airborne dia boleh menjangkau berapa meter lah. So nanti kita cerita lah. Okay, similar to airborne juga. Okay, dia involve dengan respiratory punya droplet lah. Okay, melalui paru-paru kita yang dikeluarkan. So tapi ini lebih panjang. And ini lebih larger droplet. Involve larger respiratory droplet. Okay, maksud dia ini untuk yang macam mana cakap, cecair yang memang kita nampak. Contohnya macam kita sneezing kan, kita boleh rasa, kita boleh kadang pernah tak kena orang sneeze. So kita boleh rasa air kan, so itu maksud dia larger respiratory droplet. Okay, kalau airborne tak. Okay, and then macam orang batuk semua tu kan, so droplet ni dia boleh travel short duration lah, usually dalam 6 feet, 6 kaki macam tu. Okay, and can be directly infect nearby susceptible individual through inhalation ataupun contact mucous membrane. Okay, maksud dia ni direct lah, maksud bila kita sneezing ke apa, so kita boleh, mana-mana orang yang ada dekat sekitar kita akan boleh dapat. Okay, sama ada dia hidu balik, inhalation maksud dia sedut balik apa yang kita sneeze tu, apa yang kita kita sneezing tu, ataupun melalui contact mucous membrane. Contohnya terkena dekat cecair tu, kita tersentuh dekat mana-mana tangan ke, dan kita sentuh hidung kita ataupun termasuk dalam mata ke kan, sneezing kita buka mata kita masuk dalam mata pun boleh jadi. Contohnya influenza, pertussis, itu batuk kokol, kalau bahasa biasanya kena di kalangan kanak-kanak ni. And then bacterial meningitis juga boleh dapat. So macam mana nak bezakan droplet dengan airborne? So droplet ni biasanya cough and sneezing lah, melalui saliva ataupun mucus kita. So manakala airborne transmission ni dia lebih kecil, dia punya tiny, dan dia boleh terjangkiti melalui hanya bercakap, tak perlu nak batuk, tak perlu nak sneeze pun kita boleh dapat jangkitan hanya dengan bercakap dengan orang tu. Okay, and then dia lebih anilah, dia orang kata penyakit-penyakit yang melalui jangkitan oleh airborne disease ni, airborne transmission ni, dia punya ketahanan bakteria itu ataupun mikroorganism tu bertahan lebih lama di udara dan boleh travel lebih jauh berbanding bakteria yang senang terjangkiti melalui droplet. Okay, kalau kita tengok sini ni droplet kan, respiratory punya. So biasanya droplet, orang kata droplet transmission ni dia punya besar dia hanya 5 mikron lah. So those macam 5 mikron ni kita consider as droplet transmission. Tapi kalau yang airborne punya transmission, kita tak nampak pun, less than 5 mikron dia punya kecil. So kalau droplet ni dia punya dia punya titik-titik cecair tu macam sebesar ni lah. Kalau dia bagi umpama dia human A, so kita mesti boleh nampak dekat mata, boleh menggunakan mata kita, macam tu. Tapi kalau airborne kadang-kadang kita tak nampak dah sebab dia lebih kecil. So ini ada salah satu contoh penyakit Bordetella pertussis. Pernah dengar ataupun pernah mana-mana ataupun pernah dapat ke, keluarga pernah dapat ke Bordetella pertussis? Pernah? Apa tak dengar aku.
Bukan, bukan. Bordetella pertussis is type of bacteria yang akan menyebabkan budak tu batuk berbajangan lebih daripada 3 minggu, dan juga batuk dia boleh menyebabkan budak ataupun bayi tu menjadi biru, kurang bernafas. Maksud dia batuk kokol, batuk yang menyebabkan budak tu semput. Sebab apa? Bila budak tu kan dia batuk non-stop. Hek 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 sampai dia tak boleh nak bernafas. Sebab dia batuk non-stop. Sekali dia kena rasa dia punya refleks untuk batuk tu adalah menyebabkan dia tak boleh nak bernafas. Macam kita batuk, kita boleh ambil tarik nafas lagi kan. Kita boleh berehat untuk sambung batuk kali kedua kan. Untuk batuk kokol tidak. Macam tu. Sebab tu kadang-kadang budak-budak yang dapat bakteria Bordetella pertussis ni, dia terutamanya bayi lah, di mana diorang masih tak dapat vaccination, and then kita sebagai parents kita tak perasan yang budak ni dapat penyakit Bordetella pertussis. So kita, tengok-tengok bawa ke hospital dia dah biru. So kita ingat masih boleh sempat selamatkan, sampai-sampai dah meninggal. Itu adalah mostly boleh menyebabkan kematian di kalangan bayi. Pertama sebab bayi tak dapat lagi vaccination. So dekat Malaysia memang kita dah dalam buku biru, buku pink kanak-kanak tu kan, memang Malaysia akan dah bagi dah vaksin untuk Bordetella pertussis punya bakteria. Dipanggil DTaP. Ada dalam untuk budak umur 3 kali dapat kot. Dia sekali dengan measles, MMR punya tu. Saya tak ingat dah. Tapi dalam buku kanak-kanak yang dalam buku buku biru, buku pink tu ada, memang Malaysia akan bagilah untuk bagi pada kanak-kanak. Memang diwajibkan kan untuk setiap budak ambil untuk mengelak daripada ni lah dapat bakteria ni. So untuk satu individu yang terjangkit, so akan menyebabkan individual lain tu 17 cases. Okay. Sebab apa? Dia sangat contagious. And then 75 cases of infant ni adalah kita dapat oleh family contact. Okay. So macam mana kadang-kadang sebab saya pernah juga buat study pasal ni, parents tu, kita daripada kecil memang kita dah dapat vaksin kan. So bila mana kita besar, kita masih boleh dapat jangkitan tu. Cumanya tak seteruk seperti kanak-kanak yang tak dapat vaksin. Tapi kita boleh jadi carrier. Faham kan maksud carrier? Pembawa. Maksudnya kita boleh menjadi pembawa penyakit ni kepada bayi. Sebab tu kalau macam kita rasa kita ni tak sihat ke, jangan sentuh bayi. Macam tu, sebab kita tak tahu bakteria apa yang kita akan bawa untuk kepada bayi tu. Even you just like macam batuk macam biasa, ataupun flu macam tu kan, macam tu kita ingatkan alah saya flu biasa je, relax lah kan, nak takut sangat kenapa. Tapi kita tak tahu sebab apa, kita dah ada immunity dalam badan, kita dah ada vaksin dalam badan, ketahanan badan kita kuat berbanding ketahanan badan baby. So mungkin kita dapat bakteria Bordetella pertussis, tapi untuk dewasa kita macam rasa flu biasa je, tapi sebenarnya itu adalah bakteria pertussis. So bila mana jangkit pada baby tak ada vaksin, baby immunity masih tak fully develop. So baby akan kena lebih teruk. So itu yang menyebabkan risiko untuk mereka meninggal lebih tinggi. Sebab apa? Sekarang kita sebagai ibu kita tak aware, ataupun parents lah, kita tak aware yang anak kita tu dah kena jangkitan Bordetella pertussis. Salah satu contoh kesan yang membezakan dia adalah batuk yang menyebabkan budak tu susah bernafas. Ada kalau kat video ada boleh tengok. Dia batuk macam sesak nak macam batuk tu menyebabkan budak tu susah nak nafas tu. Bawa ke hospital. Tu adalah salah satu orang kata panggil whooping cough ataupun batuk kokol bahasa Melayu dia. Macam yang tahun lepas kot yang ya betul. Tahun lepas kan tu, budak tu meninggal lepas tu dia demam kan. Betul. Betul. Terutamanya bayi lah, mana-mana untuk bayi, kalau yang kanak-kanak bawah 2 tahun yang masih tak cukup immunity, yang masih dalam masih tak complete lagi dia punya vaccination, kalau sakit bawa je ke doktor.
Kadang-kadang kita biarkan dia merebak dekat otak sampai otak kesian dapat meningitis kan. Diorang tak ada body ketahanan seperti kita. Mungkin kita boleh lawan diorang. Nak bagi ubat pun kita tak boleh nak bagi ubat sangat kat diorang. Takut nanti kan kidney diorang rosak. So apa-apa sebab mereka adalah di kalangan orang-orang yang berisiko tinggi, yang untuk bila dapat penyakit lebih senang sakit teruk, bayi, orang tua. Dua orang, dua ni lah golongan, dan juga orang yang ada masalah imuniti. Itu orang yang sangat memang kata bawa pergi hospital biarpun dia baru start simptom biasa-biasa. So contohnya vector-borne transmission, adalah jangkitan di mana manusia tu dapat melalui gigitan oleh serangga, macam seperti nyamuk ke, kutu kan, ticks tu, lalat, flies, semua tu, itu dah dipanggil sebagai vector-borne transmission lah. Okay. So di mana vektor ni ada bertindak sebagai intermediate host, for the pathogen. Dia adalah pembawa penyakit. Sebab apa, dalam badan dia dah ada jangkitan pada dah ada, dia bawa penyakit lah, orang kata intermediate host kan. So dia akan multiply dalam dia punya dalam badan dia sendiri, and then dia akan transmit kepada manusia lah, melalui feeding. Maksud dia bila mana dia hisap darah kita kan, dia gigit kita kan, itu adalah feeding lah, feeding untuk dia lah, dia ambil darah kita. Tapi dia dah ambil darah kita, dia transmit pula penyakit tu dekat badan kita. Sebab tu kita boleh dapat penyakit lah melalui gigitan serangga. Contohnya adalah malaria, dengue fever dan Lyme disease lah. This is caused by all mosquito lah, most likely. Kalau Lyme ni tick, by tick. So ni adalah contoh dia lah. So biasanya pada asalnya manusia ni nyamuk ni tak semua nyamuk pembawa penyakit. Nyamuk yang terjangkiti oleh virus sahaja yang akan bawa penyakit. Itu satu benda yang kena faham lah. So bila contohnya nyamuk tu tak ada penyakit tapi dia gigit dekat orang yang dah ada penyakit. Contohnya dia dah ada dengue fever lah konon. So dia hisap darah orang yang ada dengue fever. So dalam darah tu dah ada virus dah. So dia masuk dalam badan nyamuk tu. So dan nyamuk tu nanti biasanya dia akan virus tu dia akan menjangkiti midgut dalam anatomi badan nyamuk tu, and then dia biasanya 8 ke 10 hari, and then dia akan travel to salivary gland dia. So bila mana dia hisap darah, dia automatic dia akan transmit virus tu kepada kita balik. Macam tu lah. So biasanya once kita kena gigit, biasanya incubation period, maksud dia tempoh untuk kita simptom tu keluar. Incubation period tu maksud tempoh untuk penyakit tu jadi. Apabila kita kena gigit tu biasanya dalam masa 4 ke 7 hari. So kita simptom tu akan keluar lah. So and then itulah contohnya, cycle dia akan berterusan macam tu je. So nanti yang nyamuk yang terjangkit itu akan pergi ke manusia lain dan manusia lain untuk jangkit seterusnya. So fecal oral transmission. So ini adalah satu penyakit juga. Di mana kita secara tak sengaja makan mulai contaminated lah, yang telah rosak lah, makanan yang contaminated tu, contohnya daripada makanan, air ataupun objek lah. So ni biasa berlaku dekat mana poor sanitation dengan hygiene practice lah, tempat-tempat yang tak bersih, ataupun di mana country yang tidak ada sumber air yang bersih. Itu country banyaklah kan, ada setengah macam country korang semua tahu kan mana-mana country yang hygiene, dia susah nak dapat air yang bersih kan. Dia terpaksa minum daripada air sungai, terpaksa cari air yang tidak ditapis dengan betul. So itu semua tu adalah menjadi punca pada penyakit untuk mereka lah. So contohnya kolera, hepatitis A, norovirus dengan giardiasis. Ni penyakit yang boleh transmit
orang kata fecal oral transmission lah. So ini adalah contoh penyakit iaitu Giardia lamblia adalah satu parasite. Okay. So parasite ni di mana dia dah terjangkit. Contohnya kat sini sekejap saya tengok balik macam mana dia boleh dapat. Nama dia protozoid migrate towards the colon and then okay, saya start dari sini. Saya selalu pelik. Okay, dia start dari sini. So, carbonated food and water by cyst lah. So, kadang-kadang macam mana ada air ke ataupun makanan ke, kita tak basuh dengan betul, kan? So, tapi dalam tu dia dah ada cyst lah. Dia orang panggil parasite lah. Okay, so the infected cyst tu, dia direct kita makan. So, bila dah makan, so cyst tu dia akan datang dekat semua intestine ke, then dia akan transmit, dia berubah lah, dia akan matang tau. Mula-mula dekat luar ni biasa dia akan bentuk dalam bentuk telur-telur macam ni, cyst lah orang panggil cyst, tapi kita panggil macam secara kasarnya macam telur lah. So bila dah masuk dalam perut dia akan matang. Okay, so dia akan multiply dekat intestine kita lah. So dia akan mengganggu kita punya fisiologi badan kita, which is akan menyebabkan sel-sel kita rosak. So bila sel rosak, penyakit akan terjadilah. Okay, so and then trophozoite ni migrate towards the colon. Lepas tu dia akan multiply lah. Lepas tu nanti dia akan process and transform them back into the cyst form. Okay, maksud dia nanti yang ni kan matang kan, bila dia yang ni adalah matang lah, ini proses telur lah. So nanti dia akan multiply juga, nanti dia akan jadi cyst tu. Bila cyst tu dia akan membawa kepada kolon lah, yang dia kolon jadi najis kan. So ni najis ni yang kita bawa ni, dia tak mati tau, dia masih hidup. So bila dia mandi dan najis ni macam ni boleh bawa kepada makanan. Bukannya najis tu kena makanan, tapi dia melalui air lah. So air sungai ke apa, mana-mana. So yang dekat situ lah actually yang boleh dapat penyakit tu. Faham kan dia punya cycle. Sekejap saya explain tak betul kot. Tapi itulah kalau nampak gambar ni, faham kan? Faham. Okay. So bukannya najis tu, makanan tu kena najis taklah. Maksudnya najis tu kan kita masuk kat loji kan, masuk dekat sungai semua kan. Yang dekat sungai tu yang tak bersih actually. So kita bukan kita lah, maksudnya mana-mana country yang tak practice hygiene. Sumber air actually, most likely sumber air mereka yang tak bersih. Tak dimasak kan, terus minum. Itu adalah pembawa lah penyakit. Okay, so vertical transmission ni adalah adalah satu jangkitan di mana dia transmit melalui ibu mengandung. Okay, kepada fetus tu lah, bayi tu kan. Jangkitan tu boleh jadi semasa pregnancy, semasa proses pregnancy, ataupun semasa melahirkan anak, ataupun semasa breastfeeding. Okay, semasa kita melahirkan anak tu kita boleh dapat tau. Kita buat daripada kita punya lubang vagina kita tu akan ada kuman kan. So actually most likely kanak-kanak pun boleh dapat daripada situ. Okay. Dan juga boleh berlaku dekat placenta. Okay. So example of disease adalah HIV, syphilis, cyclomegalovirus dengan hepatitis B lah. This is another type of penyakit yang boleh dibawa, boleh terdapat. Okay. So ni adalah gambar lah, ni gambar kesedaran lah. Contohnya kalau macam kita dah tahu dah kita ada hepatitis B, okay. So kena inform dekat hospital lah yang you ada penyakit ni. So kalau tak nanti risau, nanti menjangkiti kanak-kanak, okay. So biasanya diorang akan bagi vaksin lah macam tu. Tu hepatitis B vaksin dose. Kalau mana ibu tu kita sedar je dah mengandung tapi dah ada
hepatitis B. So bila kanak-kanak tu lahir, so nanti hospital akan bagi hepatitis B lah, dos kepada kanak-kanak tu semasa lahir, 2 bulan selepas tu dan 6 bulan selepas tu lah. So most likely doktor akan monitor lah kanak-kanak tu. So kita lihatlah mana-mana tumbuhan yang boleh membantu untuk mengatasi penyakit berjangkit ni lah. Okey, contohnya adalah tumbuhan green cereta ataupun kita panggil hempedu bumi. Andrographis paniculata. Siapa nak makan hempedu bumi? Ada pernah makan tak? Baik gila ni. Oh ya ke? Macam mana korang makan? Saya tak tahu. Makan dia punya daun tu. Daun dia pahit. Maksud dia rebus ke? Rendam dengan air panas. Oh, okey. Faham. Pahit kan? So kita lihatlah apa bahan aktif yang ada terhadap hempedu bumi ni yang boleh bantu untuk penyakit berjangkit. Contohnya dia ada aktif compound seperti andrograpolite, which is mempunyai sifat anti-inflammatory, antiviral, antibakterial dengan immunomodulatory properties. So dia ada juga flavonoid seperti apigenin, lutein dengan quercetin, which is yang memberi antioksidan dan anti-inflammatory. So xanthan adalah satu type juga yang terdapat dalam hempedu bumi, memberi antioksidan dan antimicrobial properties lah. Okay, selain tu diterpenoids, dia bertindak sebagai antimicrobial, anti-inflammatory dan immunomodulatory properties. So polyphenol juga ada dalam tumbuhan hempedu bumi ni seperti caffeic acid, chlorogenic dengan allylic acid ni. So bersifat antioksidan dan anti-inflammatory properties. So kita lihatlah apa yang berlaku dalam badan kita kalau kita makan tumbuhan ni adalah dia ada antiviral activity. Okay, so this tumbuhan ni atau hempedu bumi ni dia akan inhibit the viral replication. Maksud dia supaya viral tu tak merebak dalam body kita lah, yang which is yang akan menyebabkan sel-sel kita rosak. Okay, so dia akan inhibit the spread of infection lah. Contohnya yang boleh bantu influenza virus kan, herpes simplex virus ataupun HIV dan dengue virus. Maybe boleh try hempedu bumi untuk orang yang ada dapat HIV atau dengue virus. Okay, atau influenza pun boleh. So antiviral activity juga. So dia akan disrupt, maksudnya dia akan mengganggu sel bakteria tu. Okay, so dan juga dia akan inhibit lah the protein synthesis tu dan juga DNA dia supaya tak replicate, supaya maksudnya dia akan merencatkan tumbesaran bakteria tu. Okay, contohnya gram positif dan gram negatif punya bakteria lah. So korang dah belajar kan apa yang bakteria yang jenis bakteria gram positif dengan gram negatif kan. Saya pun dah lupa, dia ada klasifikasi dia. So immunomodulatory effect, okay. So which is adalah di mana dia akan mengawal lah immune response kepada jangkitan tu. Okay. So dia biasanya hempedu bumi dia akan menghasilkan satu kind lah all the chemical reactions. Contoh macam interferon, interleukin ni yang memain peranan lah untuk defense the body kita lah kepada patogen tu. Okay. Okay, macam tu. Seterusnya anti-inflammatory activity. So macam biasalah kan, antioksidan juga macam biasa. So is mengurangkan keradangan dan menghilangkan oxidative stress dalam badan kita lah. Okay, so dia juga anti-parasitic activity, which is dia akan inhibit the parasite daripada grow dan juga replicate, maksudnya daripada merebak lah. Okay, parasite tu merebak macam tadi lah penyakit tu. So supaya dia mengganggu lah aktiviti sel parasite tu supaya parasite tu tak merebak yang lebih teruk dalam badan kita. Okay, contohnya malaria lah. So apa side effect yang akan berlaku lah kalau kita makan tumbuhan ni? Contohnya mungkin tumbuhan ni akan menyebabkan stomach upset, diarrhea ataupun nausea, di mana kita mungkin ambil dalam kuantiti yang banyak sekali kedebuk masuk dalam perut, ataupun dengan perut kita kosong ke, so most likely kita akan dapat lah
reaction tu. So risk of bleeding kerana sebab ubat ni bumi ni dia mempunyai sifat cair darah. So kalau kita makan juga ubat cair darah daripada hospital, so dia akan double dose. Sama juga liver toxicity, kalau high doses kita ambil dalam kuantiti yang banyak dan ataupun period longer yang lama, so kita dah tak sakit pun kita masih pakai juga. So which is akan menyebabkan kidney kita rosak, terutamanya orang yang ada masalah liver disease. So autoimmune disorder sebab apa? Kan ubat ni, tumbuhan ni dia akan stimulate the immune system dalam body kita. So those yang ada masalah immunity, kan, contoh macam orang yang penyakit rheumatoid arthritis, lupus atau multiple sclerosis ni, most likely nanti akan menyebabkan lebih kacau lah. Tapi kita tak pasti. Mungkin dos yang tinggi akan menyebabkan alteration of the immunity system dia, ataupun kita makan sikit, try lah makan sikit, kalau tak ada rasa apa-apa so you can proceed. Tapi kalau makan sikit pun dah ada reaksi, jangan makan lah, macam tu. Ataupun jumpa doktor lah, tanya doktor dulu. Okay, interaction with medication, siapa-siapa yang ada ambil immunosuppressant, anticoagulant ataupun mana-mana ubat yang metabolized by liver tu, so jangan makan sekali lah. Kalau makan sekali nanti dia akan mengacau kita punya fisiologi badan lah, sama ada ubat tu akan double dose effect to our body, ataupun ubat tu tak ada efektif, dia terganggu. Sebab apa? Tumbuhan tu dah mengganggu dia punya penyerapan. Sebenarnya pregnancy dengan breastfeeding lah, sebab apa diminta berjaga-jaga untuk tidak ambil. Sebab apa? Kita tak pasti apa dia punya risiko kepada golongan yang mengandung dan menyusukan bayi ni. Okay, seterusnya noni mengkudu. Ni pun saya pernah makan ni, sangat-sangat pahit. Saya tak suka. Bau pula tu, kan? Siapa pernah? Betul, yang masak tu lagi bau. Saya tak boleh tahan lah. Tapi mak suruh paksa makan juga sebab dia punya efektif lah. Macam tu lah. Tapi jadi nak sihat kan, makan lah. Nenek makan macam apple je. Ya Allah. Korang makan mentah-mentah. Nenek kita makan mentah-mentah. Dia cuit je rasa. Dah lah rupanya tak semegar kan. Tapi Allah dah ceritakan dia mempunyai function untuk kesembuhan penyakit lah. So kita lihatlah, tengok apa bahan aktif yang terdapat daripada panggil apa, mengkudu kan nama dia. Saya minta letak Mengkudu, betul. Selamba aku letak. Tapi diorang panggil noni juga. Mengkudu, okey lah. So mengkudu ni dia ada zeronin, iaitu mempunyai sifat immunomodulatory effect lah. Scopoletin, dia ada antimicrobial activity, dan juga anthraquinone seperti damarcantel ataupun morindol ni, dia ada antimicrobial properties. So flavonoid seperti quercetin dan lutein, dia ada macam biasalah antioksidan, anti-inflammatory, dan dia juga bertindak sebagai secara tak langsung antiviral activity. So terpenoid seperti iridoids, dia ada antimicrobial, anti-inflammatory dengan immunomodulatory effects. So apa yang jadi kat badan kita kalau kita makan ni, dia ada antimicrobial activity, which is dia akan inhibit lah pembesaran dan juga replikasi microorganism tu dalam badan kita supaya tak merebak. So immunomodulatory effect ni bermakna macam biasalah, dia akan meningkatkan immunity cell dalam badan kita untuk fight the disease lah. And then inflammatory properties, mengurangkan keradangan dalam badan supaya penyakit tu tak teruk, dan juga antiviral activity lah. So dia akan inhibit replikasi virus tu supaya tak merebak dan tak menyebabkan penyakit dan merosakkan sel kita. Okay, so antioxidant effect, so dia ni lah neutralize our oxidative stress dalam badan kita. So side effect yang terdapat dalam mengkudu ni, allergic reactions. So biasanya sama ada mild to more severe lah. Okay, so seperti macam itching ke, gatal-gatal macam tu, swelling, ataupun difficulty of breathing. Okay, most likely untuk orang yang ada masalah sensitif lah. Okay, ataupun memang ada penyakit dermatologi. So kalau nak apply ni dekat skin lah, kalau nak apply dekat skin lah, so try sikit dulu.
Kalau tengok-tengok tak ada reaksi, tak berlaku apa-apa, kulit tak merah, boleh cuba terus. Kalau ada merah-merah, so elak lah. Sebab mana kita ada masalah allergic reaction kepada tumbuhan ni. So gastrointestinal disturbance seperti nausea, vomiting, diarrhea dan abdominal discomfort, liver toxicity most likely akan berlaku kalau kita ambil lacamam and then kan, ataupun dalam bentuk concentrated form lah, macam suplemen kan, is a concentrated punya form. So dia akan lebih teruk kepada orang yang ada masalah liver dia tak elok, macam tu. Okay. So drug interaction sebab apa? Mengkudu ni dia akan inhibit cytochrome P450 punya enzim dalam badan kita lah. Bermakna dia akan mengacau metabolism ubat. Kalau kita ambil ubat lain lah, ubat apa-apa ubat pun, so nanti bila kita makan ni sekali tak digalakkan. Sebab apa? Nanti ubat tu tak ada kesan dalam badan kita. Okay. Kalau ataupun nak ambil pun jumpa doktor, tanya dulu, saya nak ambil ubat ni. So most likely doktor akan sarankan jangan ambil sekali, ataupun kurangkan penggunaan pengambilan tumbuhan ni ketika kita mengambil ubat. So hypotension, sebab ubat ni adalah ubat boleh menurunkan tekanan darah dalam badan kita. So makan 2 kali, so double effect kan. So elakkan makan sekali. So pregnancy dengan breastfeeding kerana tak ada safety lah. Lagi berapa minit? 15 minit okey lah, saya cuba habiskan ni. Ini baru kita masuk link baru untuk bincang sekejap. So terusnya clove. Panggil apa? Clove. Alamak. Bahasa Melayu dia. Apa entah. Sekejap. Okey kan? Ya, betul. Saya selalu lupa. Cengkeh, betul lah. Bunga cengkeh. Sekejap. Bunga cengkeh. So, ini tumbuhan bunga cengkeh ya. Nanti kalau dia dah matang nanti kan dia jadi gelap kan. Kita jemur saya pun tak pasti proses ni. So kita lihat cengkeh adalah salah satu tumbuhan yang boleh fight the infectious punya disease. Sepertinya eugenol, dia ada antimicrobial activity. Caryopyllin, dia ada anti-inflammatory dan antimicrobial activity juga. Acetyl-eugenol, dia ada antimicrobial dan anti-inflammatory effect. Dan juga flavonoid seperti camphor, quercetin, luteolin ni dia ada antioksidan, anti-inflammatory lah. Dia ada juga ni tannin, dia ada antioksidan, antimicrobial dan juga phenolic compound lah seperti gallic acid, caffeic acid dan ferulic acid ni. So dia ada antioksidan, antimicrobial dengan anti-inflammatory. Kuat lah dia punya antimicrobial activity of the bunga cengkeh ni. Patutlah saya ada dengar masa COVID tu kan, ada mak bagi tahu, ni minum ni rebusan bunga cengkeh ni bagus. Dia kata rupanya memang betul lah. Sebab bahan aktiviti pun banyak antimicrobial activity untuk masa musim COVID tu lah. So seterusnya dia ada apa yang akan berlaku kat badan kita kalau kita makan bunga cengkeh ni, ada bersifat antimicrobial activity. So which is dia akan inhibit kita punya growth dan juga replication of the pathogen tu lah. Dia akan interfere lah supaya bakteria virus tu tak merebak dalam badan kita, ataupun fungi ataupun parasit, mana-mana patogen lah yang menjangkiti badan kita lah. So immunity properties bermakna dia akan stimulate the immunity cell dalam badan kita lah untuk fight the virus. Seterusnya anti-inflammatory sebab apa? Dia kurangkan keradangan, dan antioksidan dia memulihkan oxidative stress yang terdapat dalam badan kita lah. Seterusnya side effect kalau makan ni, dia allergic reaction might tak semua dapat, tapi ada mungkin setengah orang yang punya sensitivity terhadap allergic terhadap tumbuhan ni, mungkin akan dapat rashes lah, itching, swelling ataupun masalah respiratory lah, seperti batuk ke wheezing. Itu adalah symptom of allergic reaction, most likely might happen. So gastrointestinal upset seperti nausea, vomiting, diarrhea ataupun abdominal discomfort. Kalau
ambil dalam kuantiti yang sangat banyak. Blood thinning, okay, sebab apa ubat ni dia ubat cair darah So liver toxicity sebab apa? High doses most likely akan menyebabkan liver toxicity, ataupun orang yang ada penyakit liver dan dia makan lagi ubat ni dalam kuantiti yang banyak, so liver dia akan lebih cepat rosak. So pregnancy sebab dalam breastfeeding sebab limited information, dan juga drug interaction, mana-mana yang orang tu ambil anticoagulant ke antihypertensive ataupun anti-diabetic drug tu, jumpa doktor sebab ataupun yang makan sekali, sebab dia akan interfere the metabolism ubat tu dalam badan kita. Seterusnya adalah oregano. Okay, ni tumbuhan orang putih ni tumbuhan lah. Okay, untuk biasa masak-masak lah. Ataupun dia ada oil juga, essential oil juga. Saya ada perasan. So ada satu active compound yang boleh menangani lah jangkitan berjangkit ni. So dia ada terpenoid seperti carbacril ataupun thymol yang memberi sifat antimicrobial effect. So dia ada juga phenolic compound seperti rosmarinic acid yang memberi antioksidan, anti-inflammatory dan juga antimicrobial effect. So flavonoid yang terdapat pada tumbuhan ni adalah apigenin, lutein dengan quercetin yang memberi sifat antioksidan, anti-inflammatory dengan immunomodulatory properties. So vitamin yang terdapat seperti vitamin K dan juga mineral iron, manganese dan kalsium ni itu adalah memberi keseimbangan dalam badan kita lah, okay, untuk bertindak. And then apa yang berlaku dalam badan kita kalau kita makan tumbuhan oregano ni, dia ada antimicrobial activity macam saya dah terang tadi dah, bermakna dia akan inhibit growth of the bakteria tu ataupun virus ataupun fungi parasite dalam badan kita supaya tak merebak yang boleh menyebabkan kerosakan sel kita dan penyakit. And immunotherapy properties sebab apa? Sebab dia akan stimulate our immunity kepada infection tu. So anti-inflammatory effect, dia mengurangkan radangan dalam badan kita dan juga dia boleh neutralize our oxidative stress dalam badan. So apa yang kita allergic side effect yang berlaku, saya cakap laju korang dengar ke? Nak habiskan cepatnya. So side effect yang berlaku dalam badan kita ni seperti allergic reaction. So benda ni saya dah ulang banyak kali dah. Setiap tumbuhan akan most likely akan ada allergic reaction kepada sesetengah orang sahaja ya. Okay. Dan juga gastrointestinal upset kalau kita makan dengan perut kosong ataupun makan dengan high punya dose. Okay. And then liver toxicity because of the higher doses punya consumption. So drug interaction, mana-mana drug yang metabolized by liver, contohnya senang Panadol lah, macam tu. So kalau nak makan Panadol dengan tumbuhan, asingkan. Ya, cuba asingkan. Makan Panadol nanti selang berapa jam baru makan tumbuhan ni. Kalau tak, dua-dua kacau. Macam tu. Okay, pregnancy dan breastfeeding sebab apa tak ada safety information terhadap tumbuhan ni kepada orang yang pregnant dan orang yang menyusukan bayi. So elderberry another fruit, okay, yang banyak active compound terdapat dalam buah ni lah, atau orang panggil tumbuhan juga. Okay. So dia ada anthocyanin, memberi sifat antioksidan, anti-inflammatory dan antiviral effect. Flavonoid seperti quercetin, lutein dan kaempferol ni dia ada antioksidan properties, anti-inflammatory dan juga dia boosting our immunity lah. So phenolic acid seperti caffeic acid, chlorogenic acid ni dia ada antioksidan dan anti-inflammatory properties. So vitamin A dan vitamin C, mineral seperti potasium dan iron ni dia untuk maintain our immune function untuk badan kita. Seterusnya apa yang jadi dalam badan kita kalau kita makan tumbuhan ni, dia ada antiviral activity macam saya dah terangkan tadi. So dia akan mengelakkan supaya bakteria virus tu tak merebak dalam badan, dan dia mengacau dia punya virus punya sel supaya tak replicate lah, maksud dia tak sel dia tak banyak sel virus tu. Okay. Membiak, tu bahasa dia, supaya tak membiak. Immune modulation bermakna dia akan regulate our immunity cell kepada jangkitan tu, untuk supaya lebih banyak sel tu matilah.
And anti-inflammatory effect bermakna dia kurangkan keradangan dalam badan kita, dan antioksidan seperti dia akan protect our body daripada oxidative stress. Dan yang menyebabkan sel-sel kita rosak. So side effect yang might happen kepada sesetengah orang saja seperti allergic reaction, gastrointestinal upset, so blood sugar regulation. Okey, sebab apa tumbuhan ni mempunyai sifat menurunkan gula dalam badan kita. So makan, kalau you ada diabetes, you ambil ubat diabetes ke, makan jangan makan sekali lah, macam tu. So drug interactions, because some of the ada active compound terdapat pada tumbuhan ni yang bila kita makan sekali dengan ubat, nanti dia akan alter keberkesanan ubat tu dalam badan kita. Okay, contohnya orang yang ada ambil immunosuppressant ataupun diuretic drugs. Okay, so jangan makan lah sekali. So pregnancy dengan breastfeeding sebab tak ada safety punya information. Autoimmune disorder sebab apa, dia akan stimulate tumbuhan ni, elderberry ni dia akan stimulate our immunity body kan. Tapi untuk orang yang ada autoimmune disorder seperti rheumatoid arthritis, lupus ataupun multiple sclerosis ni, takut-takut nanti kalau kita makan mungkin kita makan banyak ubat elderberry ni, lepas tu kita dah ada penyakit sedia ada, so nanti akan jadi takut lebih teruk pula imun tu bertindak sebab immunity ni memang dah rosak kan. Macam tu. So tumbuhan ni dia ada oxalate dalam komponen dia dalam tumbuhan ni, so which is orang yang ada kidney stone, most likely ataupun kidney disease, takut nanti kidney dia akan lebih teruk. Macam tu. Habis dah. Okay, nanti masuk balik saya bagi link kedua sekejap lagi. Lepas tu masuk balik, sediakan semua notah 13 tu, nanti tanda Okay, nanti saya bagi, so keluarlah. Nanti saya bagi link baru. Terima kasih. Left. Nanti saya bagi link baru.